rakan-rakan yang saya muliakan, ucap terima kasih kepada masyarakat pada Rengeh kerana sudi sama-sama tadi di jualan rahmah, kemudian sekarang dalam majlis, dan saya rasa terharu kerana nampak persahabatan, semangat kekeluargaan begitu rapat, rapi, dan mudah-mudahan majlis ini akan membawa keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada mimpi besar tadi ke Ulu Kongso. Projek kecil tapi penting bagi penduduk tempatan. Ini penting. Lepas itu saya ke sini jumpa rakyat. Kemudian untuk meneruskan projek Lebuh Raya yang disinggung oleh Saudara Syarani sebentar tadi, WISE, Gopeng Kuala Kangsar, kerana kesesakan yang telah berlaku sepanjang tahun. Lepas petang baru saya ada program parti peringkat negeri. Tapi yang saya nak sebut di sini, tengok satu program. Masalah di kampung Ulu Kongso pun penting. Masalah Lebuh Raya penting. Disentuh oleh Menteri Besar soal KIGIP. Kita bercakap soal teknologi hijau. Kita tak mau ketinggalan. Itu juga utama. Kita cakap Perak nak jadi satu negeri yang terkenal sebagai negeri yang boleh meneruskan projek pembuatan motorkar, kenderaan besar-besar di Asia Tenggara ini yang disebut Proton City. Kemudian kita bincang juga tentang Maritime Lumut. Jadi ada projek besar yang penting bagi negara, ada projek kecil bagi penting orang kampung. Ini semua diteliti. Dan dalam belanjawan madani yang saya umumkan baru-baru ini, kita tak tinggalkan aspek-aspek ini. Sebab itu sejati madani ini satu rencana baru, kerana pelbagai projek dah kita buat. Puluh bilion ringgit dibelanja. Kadang belanja betul, kadang belanja tirih, kadang belanja bocor, kadang belanja sakau, macam-macam berlaku. Jadi akhirnya projek tu kadang-kadang tak sampai sepenuhnya. Banyak yang sampai, tapi ada juga tak sampai. Jadi sejati madani ini kita seolah-olah bagi satu tanggungjawab, cabaran langsung pada orang kampung. Nah, paling minimal 50,000, maksimal 100,000. Imamnya, ketua kampungnya, pengulunya, persatuan belianya, wanitanya, datang kuasa masjidnya, koma duduklah runding betul-betul, teman bagi dana, wang, koma putuskan apa yang nak buat bagi kepentingan orang kampung. Ada yang beli traktor, ada yang beli bot, tapi keputusan itu bukan keputusan seorang, keputusan wakil masyarakat kampung yang boleh hidupkan ekonomi dia. Ada saya pergi ke kampung Selising belah Tanjung Malim, dia beli drone. Saya kata, mana ni orang kampung nak beli drone? Apa hoja rupa-rupanya untuk baja, untuk benih, dan waktu dia tak guna, dia boleh sewa tempat lain pula. Ini bila kita serahkan kepada orang kampung putuskan. Dan program ini kita nak bagi tanpa kecuali kepada semua kampung dalam negara ni. Tentunya tak boleh semua buat sekali. Dan bagi saya minta rakan-rakan putuskan dengan sebaiknya. Wang ni amanah. Nak kata wang tak cukup, tak betul. Belanja untuk bantu orang miskin ni puluh-puluh bilion ringgit. Orang miskin masih ada. Sebab itu bila saya ambil alih
tanggungjawab dari Perdana Menteri. Saya minta senarai berapa orang di Malaysia ini yang masuk miskin tegar. Miskin tegar ni maknanya susu anak tak cukup nak beli, uniform sekolah tak beli, makan kadang-kadang tak cukup. Takkan saya nak duduk selesa sebagai Perdana Menteri dan biar orang macam itu. Jadi saya kata bagi senarai itu, kita kena bagi selesai tahun itu juga. Yang kita kata itu yang kita kata noktah miskin tegar. Di parlimen ada ahli parlimen yang hantar saya, tak apalah, buat tandas pun dia marah. Dia kata ini Perdana Menteri tandas. Karena saya nak pastikan semua sekolah, sekolah ni apa? Anak-anak kita, cucu kita pergi sekolah, kita nak ajar apa? Disiplin, bersih, tanggungjawab. Kemudian tandas pun pecah, ada yang tak boleh guna dan tak peduli dah bertahun-tahun. Sebab tu saya kata bukan aja pada rengeh, bukan jadi Tambun, bukan zaman Tampau, seluruh negara bagi senarai sekolah, semua tandas di sekolah kita baiki. Dan alhamdulillah, saya tahu, saya tanya tadi di Padang Rengeh, semua sekolah kita dah baiki tandas sekolah. Yang kedua apa? Setiap keluarga yang masuk miskin tegar, ada orang kecam saya, dia kata oh ada orang miskin lagi. Betul, tapi kita ambil senarai dulu, senarai 2022 bagi pada saya. Saya kata berapa ada? 161,000. Saya nak selesai 161,000 ini. Selesai bagaimana? Bagi bantuan kepada dia. Selesai bab itu, tahun depan ada lagi yang miskin tegar. Betul, kita lihat pula tahun 2023 selesai 161,000. Tahun 2024 mari lagi 80,000 senarai baru. Ada yang sambung, ada yang baru. Setakat ini 15,000 dah selesai. Kita cuba nak selesai sebelum akhir tahun ini. Ini yang kita buat, saudara. Sebab tu bagi saya ini bukan soal politik. Orang nak kecam, nak maki, saya tak sibuk nak jawab lah. Kalau di parlimen susah payah, bukan saja saya masuk custom cari duit, ya, lembaga hasil dalam negeri, pegawai rancang sebaiknya nak tolong. Saya bukan main-main amanah ni. Sudah tahu saya di Perak ni lama. Saya belajar dulu di Malay College, kemudian lepas itu dihantar ke Kemunting 2 tahun cuti am lepas peristiwa Baling. Peristiwa Baling ni sebab khabar tentang kemiskinan rakyat di Baling Sik. Jadi kami masa tu orang muda bantah pasal apa tak tolong orang miskin, ya. Cakap banyak sangat, masuk 2 tahun kat Kemunting. Jadi saya bila saya bertani di Tambun ni, dia kata Anwar ni orang ayak, bukan dia tahu ayo, dia bukan orang Perak. Saya kata dengar baik-baik, saya 8 tahun di Perak, 7 tahun di Malay College, 2 tahun di Kemunting. Saya 9 tahun duduk di Perak. Tapi saya nak ceritakan apa dia pengajarannya. Mana kita tahu masa kita muda, kita tahu masalah orang miskin. Sekarang dah jadi Perdana Menteri, dah ada kerajaan, pakat-pakat cuba selesaikan. Ini yang kita cuba buat, ya. Sebab tu saya kalau tengok kadang-kadang di parlimen macam belanjawan, kalau dengar 2.5 jam, saya tak kecam orang, saya tak kecam dan maki orang. Walaupun dalam perbahasan maki, saya pakai songkok sengit sikit pun dia marah. Pergi pakai baju Melayu, pakai capal pun dia tak kenal. Kemudian saya guna istilah-istilah baru macam ketimbang pun dia bengong sikit, tak faham. Kita sebagai pemimpin, kita tingkatkan penguasaan bahasa. Dulu tak ada alaf untuk milenial, saya gunakan. Dulu tak ada mampan, saya perkenalkan. Tidak ada telus, saya perkenalkan. Tidak popular kesenjangan, kita popularkan. Jadi kita didik bahasa.
anak-anak supaya gunakan bahasa. Ya. Ketelusan itu bahasa daerah di belah Selangor yang ganti transparansi. Kita guna mansang, bahasa iman, kita perkenalkan. Kita guna alaf, bahasa Arab. Kita guna taklif, bahasa Arab. Bagi saya, kalau nak jawab benda ni letih kita. Kerja tak jalan. Sebab tu saya nak nasihat kawan-kawan semua dari semua parti. Masa ni masa angkat lah nama Malaysia ni. Buat kerja lah. Nak bergaduh tunggu pilihan raya esok bergaduh lah. Sekarang kerja, angkat martabat negara dan rakyat kita. Baik. Saya sebut tadi ni pasar dan tunai rahmah yang dianjurkan tadi. Abu Hussein, saya tanya dia berapa tan ikan, dia kata 5. 2 tan dia jual, 3 tan dia setuju. Saya kata dia akan bagi pada orang kampung nak ambil, tak payah bayar. 3 tan, siapa cepat dah habis. Dia kata nak habis lah, tapi 2 tan dia jual, 3 tan dia beli supaya dapat mana dalam amal jariah sedekah pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi sekalian, saya sebut tadi ya, sejati madani jangan lupa ini kita kena susun betul-betul, kerana jumlah besar besok. Kalau fikir kalau 50,000 atau 100,000 satu kampung, berapa bilion kita kena belanja. Tapi saya tak apa, kita belanja begitu puas hati, tak bocor, kita bagi terus pada orang kampung ya. Dan kita bagi tanggungjawab dia jalan dengan baik. ICU pantau, pejabat daerah pantau, macam kita tolong orang miskin Tegar tadi. Kita arah semua setiausaha kerajaan negeri, pegawai-pegawai daerah, pegawai jajahan Kelantan, kalau ada nama lain tambahan, bagi nama lagi. Kerana apa artinya? Pembangunan hebat, negeri ini maju, tapi orang miskin Tegar masih ada. Sebab itu saya rasa hal ini jadi keutamaan. Apalagi sekarang ini, semalam Perdana Menteri Ethiopia ni dulu kita kata Habasyah, datang melawat. Ni kali pertama lah, dah berapa 40 tahun lah orang ketua negara Afrika namanya Ethiopia, Habasyah, datang Perdana Menteri dia melawat rasmi. Dia minta nak datang, saya kata datang. Sibuk hari lain, panggil hari Sabtu, kita kerja hari Sabtu. Dia kata dia baru balik mesyuarat BRICS di Kazan. Dia kata kat saya, Perdana Menteri Anwar, saya bukan nak puji berlebihan, tapi saya tengok imej Malaysia sangat baik sekarang, kerana 30 negara lebih minta nak masuk jadi ahli BRICS. Rusia, China, India, Brazil, Afrika Selatan semua dah jadi ahli. Kita pun nak masuk. Dia kata dalam mesyuarat 8 negara asas tu yang dipengusikan oleh Vladimir Putin, Presiden Rusia, belah kanan dia Xi Jinping, Presiden negara China, belah kiri dia Perdana Menteri India Narendra Modi. Dia kata nama negara yang pertama diusulkan Malaysia. Putin cadang, sokongan kuat dan padu oleh negara China dan India dan Brazil dan Ethiopia dan Afrika Selatan. Terus tak ada soal orang terima Malaysia ini sebagai anggota BRICS yang baru. Ada negara-negara lain yang ditangguh. Kita dapat nama baik, jangan kita jadi orang Kedah, jangan jadi perak, jangan jadi sombong. Kita istighfar kepada Allah SWT. Maknanya kita kena kerja kuat lagi. Saya nak bangga Malaysia ini bukan kerana bangunan tinggi, tak, bukan kerana projek-projek besar raksasa, tak, kerana rakyat itu terbela. Itu yang penting. Sebab itu saya beritahu kepada Sahrani Menteri Besar tadi, setiap kali saya berkunjung, dia tadi nak
ke Lebuh Raya besar, projek bilion-bilion ringgit, ataupun Kigip beberapa bulan lalu di Krian, sebelum itu Tanjung Alim, tapi tak boleh tinggal kawas projek-projek kecil di kampung. Buat apa tadi? Bagi benih ikan, bagi benih ikan di kolam, buat jalan, harga pun 1 juta lebih saja. Dari segi kerajaan persekutuan itu projek kecil, dari segi orang kampung itu penting bagi kehidupan dia. Jadi kita kena tengok dari segi kedua-duanya. Malaysia hari ini dianggap sebagai hub, pusat utama semiconductor. Itu penting bagi kita. Teknologi baru, dan baru-baru ini teknologi digital, AI, artificial intelligence, baik Microsoft, Google, Amazon Web Services, semua tumpu ke Malaysia. Di antara syarikat utama AI, Nvidia, sampai ke Johor. Keseluruhan mereka pelaburan itu dah cecah 3-40 bilion ringgit, dan mula bertapak. Orang kata, oh umum saya dah. Google dah pun beli tanah dan buka projek dia di Selangor. Infineon dah berkembangkan kegiatan dia di Kulim High Tech. Intel perbesarkan projek dia di Pulau Pinang umpamanya. Jadi hal-hal ini penting bagi negara kita. Sebab apa? Sebab politik itu stabil. Orang tak nampak negeri macam ni, negeri lain bergaduh. Jadi orang berminat tu datang. Sebab apa? Dasar kita jelas. Dan percayalah saudara, saya nak bagi tahu. Saya tak mau tolak ansur. Kalau mana-mana pemimpin sekarang nak guna kuasa dia, nak kayakan diri dia, nak curi duit, nak ambil kontrak, saya akan lawan mereka habis-habisan. Itu prinsip saya. Ya. Saya tak peduli, ya, sering kecaman dan sindiran. Ya. Sekarang ini tak ada kontrak melainkan tender. Kamu ingat nak guling-guling, nak sakau sana sakau, tak boleh. Itu dasar kita. Jadi dan saya tak ambil gaji, disinde. Ya, saya tak peduli. Saya tak ambil, saya hak saya boleh ambil gaji. Katalah tahun depan saya ambil gaji, saya kena maki juga. Tak ambil gaji pun kena maki. Ini apa kerja? Politik apa ni? Ya, saya tak ambil gaji, saya ada allowance ahli parlimen. Saya bukan miskin. Kereta percuma, kapal terbang kerajaan ada. Semua dibayar. Sebelum ini ada pemimpin menteri kewangan yang harta berbilion-bilion, gaji ambil juga. Saya tak ambil sebab apa? Sebab saya rasa dah hempah pulih berjuang, masuk penjara, keluar penjara, kena terajang setengah mati, kena maki, hamun, fitnah, aibkan puluh tahun. Sudahlah, sekarang Allah takdirkan saya jadi Perdana Menteri. Buatlah yang sebaiknya. Jangan fikir soal diri, fikir soal rakyat. Ini yang saya nak buat, saudara. Dan saya singgung perkara ini kerana saya kadang-kadang merasa macam mana tak jawab, orang kadang keliru. Jawab sikit-sikit bolehlah, kerana kita nak tumpu kerja. Sudah, astagfirullahalazim, saya istighfar kepada Allah SWT. Bukan maksud saya datang kepada Rengahan dan nak cerita kita hebat dah. Kau tanya saya bukan sabar. Ni Datuk Anis tahu, dia custom, dia dulu Kementerian Kewangan. Mesyuarat saja saya tekan habis-habis. Pegawai jangan lembab, menteri-menteri kena cepat turun ke bawah. Tanya Datuk Seri Syahrani, mesyuarat menteri besar, kalau ada projek lulus cepat. Itulah Kigip, dia buat rekod. Negeri Perak buat rekod kelulusan paling cepat untuk projek high-tech di Krian. Ya. Maknanya boleh. Buat projek besar senang, buat projek kecil nak luri bukan main susah. Saya luncurkan projek perumahan rakyat
untuk orang pendapatan bawah rendah ni di Taman Desa Kuala Lumpur. Perumahan madani rakyat, perumahan madani untuk rakyat bawah. Nuk saya bagi arahan bandaraya, kalau syarikat itu cukup syarat dia, saya bagi dia 45 hari, saya nak turun lancarkan projek itu. Sudah projek perumahan yang berapa unit, dalam 400 ke 500 unit boleh siap lulus dalam masa 45 hari. Boleh pula. Dan dalam pada itu ada protes. Rumah-rumah orang kaya sebelah tu ada protes. Pasal apa buat rumah jalan nanti sesak. Oi, ni nak cakap Kedah ni. Hang rumah hang besar tak apa. Nak buat rumah orang miskin sesak lah, kotor lah. Ini perangai huduh macam ni kita tak boleh layan. Jadi saya beritahu mereka, projek rumah orang besar kita bagi, jangan halang perumahan rakyat. Ini saudara saya kata, pemimpin ni boleh bercakap garang di kampung. Ujian dia bila berdepan dengan orang besar-besar, bila berdepan dengan tokoh-tokoh besar, kamu berani ke tidak? Itu yang ujian dia. Bukan nak belete marah panjang bila kamu tak ada kuasa. Bila ada kuasa itu, kamu kira kayakan anak pinak kamu. Anak bilion ringgit, isteri ratus juta ringgit. Kamu harta di sini, harta di New York, harta di satu dunia. Kemudian dia tak ada kuasa, mah orang sana, mah orang sini. Saya nak bagi tahu, kalau kita nak buat ni, nasihat bersahabat saya cara ni bersama. Kita nak buat sekarang masa kita ada kuasa. Buat sebaiknya, bersih, angkatkan martabat rakyat, bawa perubahan dan hayati Islam sebagai agama dan din. Ini ujian dia. Jadi saya nak sampaikan itu je kepada orang ini. Bukan nak marah, nak bagi tahu. Ya. Mungkin dah lama tak datang, jadi ini masa nak lepas sikit. Ini saya nak sebut kerana penting, saudara. Dulu bila ringgit baru kita ambil alih, ringgit jatuh, betul lah, baru ambil alih, baru nak buat program-program. Sekarang dah buat, alhamdulillah. Termasuk juga persekitaran ekonomi dunia, ringgit kita kukuh. Dari segi peningkatan mutu ringgit, nilai ringgit sekarang menjadi currency yang terkuat, peningkatan tertinggi di dunia, alhamdulillah. Ya. Jadi saudara-saudari kena ingat, kalau kita buat program, kita laksanakan penyasaran subsidi menjadi diesel dulu. Sekarang ni kalau dengar perbahasan di parlimen, semua duk cakap nak pertahan yang T15. T15 apa? T15 ini ialah tingkat 15% paling kaya. Bukan maknanya milioner, bilioner, tak. Yang kita kecualikan, tak payah naik harga minyak ni 85%. Mana di Dewan ni, di dalam di luar, tak ada pun kita nak naik harga minyak. Tapi dalam perbahasan di parlimen, semua nak jadi jagoh-jagoh nak pertahan yang T15 ini. Kalau dia cadang, dia kata kena kaji T15 ini. Mungkin orang itu tak kaya betul, tolong. Tak apa, saya terima teguran. Tapi takkan nak jadi jagoh. Ini politik apa ni? Negara inilah satu negara di mana orang politik riuh rendah untuk pertahan orang kaya. Nak pertahan T15. Dia orang kampung bayar tak? Naik harga tak? Ini yang saya nak sebut, minta saudara faham. Kadang-kadang rasa boleh dengar nilai. Kadang orang tu ya mungkin ada janggut ni saya, atau pakai kepiah, ya, ataupun pakai kot. Terus saya kira dengar nilai betul-betul, nilai dan bincang betul-betul. Dia faham ke ekonomi, dia bincang betul-betul, niat ikhlas kan nak bangunkan negara kita, ataupun kerana dengki. Tak dengki ke? Dah jadi Perdana Menteri, tak ambil gaji, marah, tak dengki ke tu? Apa masalah ni? Saya boleh ambil 1 tahun dah berapa ratus ribu dah dapat, dah 2 tahun 1 juta lah. Tak apa.
Saya tak miskin, sudah. Menteri-menteri potong 20% gaji. Walaupun untuk pejabat awam, kerana tak pernah naik gaji dah 12 tahun, Disember ni naik gaji. Ya. Januari naik lagi sikit. Februari bagi lagi RM500. Setakat yang kita mampu. Maknanya 3 bulan berturut-turut dia naik bertahap. Apa kebijakan dia? Kalau naik mendadak, bimbang takut inflasi. Jadi kita naik berperingkat. Jadi saya harap kawan-kawan baik di Padang Rengas dan sekitar cuba ikuti perkembangan dan selamatkan negara kita. Yang paling penting, faham bahawa negeri ini bukan miskin, negeri ini kaya. Urus dengan baik. Kalau tak bocor, kalau pemimpin-pemimpin tak sakau, tak kira parti mana, kita boleh jaga betul-betul, baik pemimpin, baik pegawai, baik tinggi, baik rendah, jaga betul-betul pegang amanah ni. Sebab tu saya tambah peruntukan untuk SPRM. Saya suruh dia ambil tindakan, saya tak peduli siapa, supaya dapat tegas. Untuk apa? Untuk selamatkan negara kita ini. Kalau dalam 2-3 tahun ini orang tengok, faham Malaysia ini negeri yang bersih tata kelola dia, syarah bolehlah, Melayu lah, ketuanan Melayu lah, hidup Melayu lah, Islam lah, tegak Islam. Tapi bila ada kuasa, sakau serupa juga tak guna. Ujiannya itu apa dia? Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Selalu kita peringatkan, ujiannya bukan kata-kata yang manis dan memukau, yang walaupun benar. Ujiannya adalah penghayatan. Wa amila salihan, amal yang saleh. Semoga Allah SWT memberi kekuatan kepada kita. Terima kasih banyak atas kesudian hadir dalam panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.